Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi insya-Allah. Pada kali ini kita akan belajar, insya-Allah kita akan mula kaji Pendidikan Islam tahun 5. Insya-Allah tajuknya kita akan sama-sama belajar nak mula kaji lah seruan azan, insya-Allah. Tajuknya kembali seruan azan, insya-Allah. Pada hari ini sama-sama kita ulang kaji, sama-sama kita belajar. Sama kita tengok hari ini, kita tengok seruan azan. Pelajaran ke-12 insya-Allah dalam buku teks Pendidikan Islam yang baru, iaitu pada muka surat 126. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita baca insya-Allah. Seruan azan. Bila sebut perkataan azan, ramai orang dah tahu. Tetapi apakah makna azan? Sama-sama kita tengok, sama-sama kita lihat selepas ini. Kita baca dan bincangkan. Azan biasanya kita dengar dari masjid ataupun surau. Apakah itu azan? Pengertian azan. Azan merupakan lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Sekali lagi kita ulang, pengertian azan. Apa itu azan? Azan merupakan lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Seterusnya kita lihat pada muka surat 127. Baca, hafaz dan praktikkan. Baca, hafaz dan praktikkan. Sebelah kanan kita lihat lafaz azan. Sebelah kiri ialah jawab azan. Baik, kita tengok biasanya insya-Allah sama-sama kita lafaz azan yang biasa sahaja. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Pada waktu subuh ditambah yang ni. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Yang ni dua kali ni dibaca atau dilakukan ketika azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, iaitu adalah lafaz azan ataupun laungan lafaz azan yang ringkas. InsyaAllah tidak ada lagu yang menarik, tidak yang panjang. Baik, bagi lafaz azan tu, setiap kali azan dilaungkan,
kita disunatkan untuk menjawab azan. Adab dia kena jawab azan. Baik, kita tengok untuk jawab azan, bila Allah disebut dilakukan azan Allahu akbar Allahu akbar, kita jawab azan dia Allahu akbar Allahu akbar. Sama juga dengan lafaz azan 2 kali, kita jawab pun 2 kali juga Allahu akbar. Bila lafaz azan disebut asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab, kita yang dengar ini jawab asyhadu an la ilaha illallah 2 kali juga ni. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Lafaz azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mendengar jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya di sini aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. 2 kali. 2 kali sebagaimana yang ni. Yang ni lafaz azan 2 kali, jawab pun 2 kali. Hayya 'alas salah, jawabnya hayya 'alas salah, makna di sini adalah marilah tunaikan solat. Marilah tunaikan solat. Apa jawabnya? Jawab azan ni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebanyak 2 kali juga. Maksudnya apa? Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Yang ni laungan azan hayya 'alal falah, lafaz azan hayya 'alal falah, jawab sama juga dengan hayya 'alas salah tadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ni lafaz azan subuh, as-salatu khairun minan naum. Yang mendengar, kita mendengar baca jawab azan dengan sebut sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta, maksudnya benarlah dan betul perkataanmu. 2 kali juga. Apa makna as-salatu khairun minan naum? Solat itu lebih baik daripada tidur. Hanya untuk solat subuh saja. As-salatu khairun minan naum hanya untuk solat subuh. Kemudian akhir sekali Allahu akbar Allahu akbar, terjawab juga Allahu akbar Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Akhir sekali lafaz azan la ilaha illallah, jawab dengan sama dengan dia, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, kita seterusnya kita tengok pada muka surat 128. Apa dia sini? Kita tengok fahami dan amalkan. Di sini ada terpapar adab azan. Sebelah kanan adab sebelum azan, sebelah kiri adab semasa azan. Baik, kita tengok dahulu adab sebelum azan. Yang pertama, sebelum azan maknanya sebelum melakukan azan. Jika kita seorang muazzin, yang pertama kita kena berwudu. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, hendaklah menutup aurat. Yang keempat, muazzin ni hendaklah berakhlak mulia. Muazzin hendaklah berakhlak mulia. Adab semasa azan, maknanya semasa melakukan azan bagi seorang muazzin itulah. Baik, yang pertama, kalau kita nak lakukan azan, kita mesti melaksanakan adab. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, dalam keadaan berdiri. Ketiga, melafazkan kalimah dengan tartil, yakni tenang, jelas dan betul. Yang keempat, berturut-turut antara lafaz azan. Yang kelima, memalingkan muka ke kanan semasa lafaz hayya 'alas salah. Palingkan muka ke kanan semasa lafaz hayya 'alas salah, dan ke kiri semasa lafaz hayya 'alal falah.
Untuk pendengar, adab untuk pendengar ini, pendengar azan, yang pertama, makruh bercakap ketika mendengar azan. Maknanya kita disunatkan untuk mendengar azan. Makruh bercakap ketika mendengar azan. Yang kedua, menjawab lafaz azan yang didengar. Yang ketiga, memberhentikan bacaan sekiranya sedang membaca Al-Quran. 3 adab. Seterusnya pada buku 128 kita akan lihat adab selepas azan. Adab selepas azan. Buku surat 129 terdapat belah kanan adab selepas azan, belah kiri fungsi azan. Kita tengok dulu adab selepas azan. Yang pertama, adab selepas azan apa dia? Membaca doa selepas azan. Okay, sama-sama kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu saya baca sekerat untuk memudahkan mengikut. Baik, yang kedua, adab selepas azan ialah tidak keluar dari masjid setelah mendengar azan. Mana tunggu untuk solat lah. Yang ketiga, segera menunaikan solat. Fungsi azan tu apa dia? Apa fungsi azan? Kenapa diazankan? Fungsi dia apa? Yang pertama, menandakan masuknya waktu solat. Yang kedua, situasi yang disunatkan melakukan azan. Yang pertama, semasa menyambut kelahiran bayi, melihat kebakaran dan ribut taufan dalam situasi peperangan, ketika melihat orang bersedih sewaktu menghadapi gangguan jin dan syaitan, berhadapan dengan haiwan yang mengganas ketika memulakan perjalanan jauh, berhadapan dengan orang yang berakhlak buruk, berhadapan orang yang sedang marah. Itu adalah fungsi azan. Baik, saya rasa hanya setakat itu saja pada kali ini. InsyaAllah sama-sama kita ulang baca, lihat buku teks, sama-sama kita baca dan ulang kaji. InsyaAllah kita akan jumpa pada lain masa dan lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.